Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi lagi disayangi para jemaah muslimin dan muslimah yang dirahmati, dikasihi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita diberi kekuatan, kesempatan. Allah Taala bangkitkan kita daripada kematian yang kecil. Kita dapat hidup lagi, dapat kita bernyawa di atas nama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sebelum terlambat, kita masih dalam Syawal lagi. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir batin, kullu amin wa antum bikhairin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah Ramadan itu merupakan pusat tarbiyah untuk mendidik kita supaya sepanjang tahun kita dapat beramal ibadat seperti mana juga dalam bulan Ramadan. Meskipun dalam bulan-bulan lain kita tidak ada solat tarawih, kita masih ada lagi amal-amal ibadat yang lain yang wajib dan perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi inilah di antara tanda Allah Ta'ala terima. Di antara tanda-tanda. Sebab saya kata ini bukan satu benda yang kita kemestian, tapi tanda-tanda Allah Ta'ala terima amal ibadat kita, iaitu Allah Ta'ala beri kekuatan taufik kepada kita. Dapat kita istiqamah dalam amal ibadat kita. Dan inilah sebenarnya yang nak diajar oleh bulan Ramadan kepada kita, supaya istiqamah. Jangan jadikan amal ibadat sebagai ibadat, sebagai apa? Adat. Jadikan sebagai ibadat yang dikenaki oleh Allah SWT. Kalau jadi adat, bulan Ramadan boleh datang, bulan lain senyap dah. Tu. Kalau bulan Ramadan kuat beribadat, bulan lain pun sepatutnya kuat amal ibadat. Inilah taufik daripada Allah Taala, dan juga di antaranya tanda-tanda Allah Taala terima bulan Ramadan yang kita nak laksanakan dahulu. Kalau bulan Ramadan dapat istiqamah, bulan yang lain pun insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Taala beri taufik kepada kita, kekuatan untuk kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita insya-Allah alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan keberkatan ini, Allah Taala tempatkan kita di rumah Allah SWT semata-mata dengan ihsan, inayah, taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir kita. Jadi insya-Allah kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-95. Surah An-Nisa ayat yang ke-95. Baik, ayat-ayat kita ini masih lagi yang berkaitan dengan jihad. Jihad maknanya berperang menentang orang kafir, menegakkan agama Allah Ta'ala. Bukan nak bunuh, tapi nak menegakkan agama Allah SWT. Jadi ayat yang seterusnya, maka Allah Ta'ala tujukan
Ni walaupun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada para sahabat, tapi ini pada setiap zaman. Jadi Allah menjelaskan tidak sama. Tak sama ya. Tidak sama antara orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang duduk, iaitu yang tidak turut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang saya kiaskan tak sama. Orang yang datang sembahyang berjemaah di masjid dengan orang yang solat di rumah. Ya. Jadi zaman Nabi SAW mereka berjihad terpaksa, orang kata apa, korbankan harta dan nyawa mereka, diri mereka, ya. Kita sekarang ni kena juga korban masa kita, tak perlu nak korban diri sampai kita nak kena mati macam zaman sahabat, ya. Kita nak tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya. Jadi kita insya-Allah kita lihat pada perbahasan ayat yang ke-95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Ya. Jadi permulaan sekali ayat Allah jelaskannya, la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama. Allah kata tak sama, maknanya pahala ganjaran yang Allah beri itu takkan sama antara mukmin yang duduk simak tu, yang tidak turut serta dalam peperangan. Syarat mana? Yang tidak punya keuzuran. Tak uzur pun tapi tak pergi. Tak sama dengan siapa? Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang berjihad di jalan Allah. Dan mereka jihad tu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwanya. Mereka korbankan harta mereka, mereka bukan jiwa mereka. Baik, sebab tu kita dalam ayat ni kita boleh buat kias. Zaman Nabi SAW meyakinkan peperangan itu satu benda yang besar. Sebab nak menegakkan agama Islam, mempertahankan agama daripada orang kafir yang cuba nak memadamkan api nur Islam. Jadi kita sekarang ni korban kita adalah menegakkan amalan-amalan. Sebab tu tak sama, saya kata tadi, orang di rumah dengan orang di masjid takkan sama. Tu, ya. Baik, maka di sini ada sebab nuzul dia. Ada sebab nuzul dia. Sebabnya Allah sebut takkan sama orang yang pergi berperang dengan orang yang berada duduk di rumah. Baik, tapi orang duduk di rumah ni ada dua keadaan. Satu hak yang segar, yang sihat, dan satu lagi pula yang tak sihat, yang ada keuzuran. Adakah mereka ini juga termasuk dalam golongan yang tadi? Tu. Baik, dalam Sahih Bukhari, hadis dan Sahih Bukhari diriwayatkan daripada Al-Bara' radhiyallahu anhu, katanya, ketika turunnya firman Allah Taala ini, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, taklah sama orang mukmin yang duduk, itu yang tak turut berperang tadi. Maka Rasulullah SAW memanggil Zaid, Zaid radhiyallahu anhu untuk menuliskannya. Tulis apa? Tulis ayat Quran tadi, ya. Baik, kemudian datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan keuzuran dia. Sebab dalam tu Allah sebut, tak sama orang duduk dengan orang pergi perang. Sebab dia ni tak lagi perang. Kenapa dia tak lagi perang? Sebab dia seorang sahabat yang buta. Sebab tu hebat ni Abdullah bin Ummi Maktum ni. Antaranya sebab nuzul surah Abasa wa Tawalla, khas untuk dia. Sebab apa? Orang buta tapi cepat-cepat nak ambil ilmu. Nabi tak pandang pada dia sebab melihatkan kepada pembesar Quraisy yang berdepan Nabi. Allah Taala kritik Nabi. Gitu nampak tak? Betul hebatnya orang yang
bersegera nak dapat ilmu walaupun orang buta sekalipun. Ya. Baik ya. Jadi bila mana Allah jelaskan tak sama, jadi Allah ni tak nanti dia rugilah. Sebab apa? Orang bagi perang, dia tak boleh perang, dia buta. Nak perang macam mana orang buta? Macam bagi suruh diri je. Maka Allah Ta'ala turunkan sama ayat nak. Ghairu ulid darari. Tu ni barulah Allah Ta'ala kecualikan malaikat ni. Allah sebut siapa malaikat tu? Yang tidak punya keuzuran. Makna hak sihat tapi sengaja tak nak pergi. Dia terutamanya di kalangan orang munafik. Sebab ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan orang munafik. Orang munafik yang tak nak pergi berperang. Terutamanya saya kata tu dalam hal yang berkaitan dengan peperangan Uhud. Perang Uhud ya. Sebab hilah orang munafik yang hebat ketika itu. Baik, itu dan satu riwayat. Baik, dalam riwayat lain-lain juga dalam riwayat Sahih Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi katanya dia melihat Marwan bin Al-Hakam berada di masjid. Lalu dia berkata, kata Marwan, lalu aku menghampirinya dan duduk di sampingnya. Sahal datang, dia duduk dengan Marwan tadi. Maka dia menceritakan kepada kami bahawanya Zaid bin Sabit, ini penulis wahyu Rasulullah, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadanya bahawa Rasulullah SAW telah menuliskan kepadanya ayat ini. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tak sama orang mukmin yang duduk, iaitu yang tak menyertai peperangan, tidak punya keuzuran, dengan orang yang beri berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi katanya, maka Abdullah bin Ummi Maktum datang baca ayat itu kepadanya. Dia ada keuzuran sebab dia buta tadi. Baik, tu dia berkata, dia pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku mampu berjihad. Ini kata Abdullah bin Maktum. Dia kata, nasihat aku mampu berjihad, nasihat aku tetap akan bersama engkau untuk pergi berjihad. Dan ketika itu dia merupakan sahabat yang buta. Baik, lalu Allah turunkan firman kepada Rasulullah, dan pada ketika itu Rasulullah meletakkan pahanya di atas pahanya tu pada Abdullah Maktum ni. Dan dia dicerita oleh Abdullah Maktum, aku pun merasa masa berat dengan sebab Allah letak tadi. Sebab apa? Nak ceritanya benda tadi ada kelonggaran. Setelah itu Rasul angkat, maka dia rasa legalah. Jadi Allah turunkan apa? Yang tak dapat pahala yang sama siapa? Yang tidak mempunyai keuzuran. Maknanya dia tak sakit, tak buta, tak apa, tapi tak nak pergi. Itu yang Allah Ta'ala tak nak tadi. Baik, malahan kalau sekarang sembahyang dia lain. Sebab lagi perang ni berkaitan dengan kematian. Orang buta mana dah nampak musuh, mana nampak pedang orang lain. Pernah Abdullah bin Ummi Maktum minta keringanan kepada Rasulullah, supaya dia tak dia kalau tak pergi masjid tak apa. Tak pergi masjid tak apa. Maka Rasul izinkan, tak apa. Sebab dia buta. Baik, bila mana Abdullah bin Maktum pun dia berpaling, dia berjalan. Ketika itu maka di dalam bukan azan. Maka Rasulullah panggil semula, kau dengar azan tak? Abdullah jawab, dengar. Maka kau kena mari. Nampak tak? Nampak sembahyang tak ada apa? Tak ada alasan orang buta apa kena mari. Tapi masalahnya sekarang ni bukan buta mata, takut buta hati. Tu berat tu. Dengar azan tapi buat tak. Waktu subuh dengar azan, tarik selimut sebab tidurlah, tak apa, awal lagi. Nanti bangun solat. Itu kalau tengok pada hadis orang yang dengar azan dia buat dak saja, syaitan dia kencing dalam telinganya. Tu maksudnya apa? Dia boleh dengar tapi fahamlah bila kena kencing syaitan tadi. Dia terpengaruh dengan helah syaitan tadi. Tak apa, lambat lagi. Akhirnya tidur subuh pukul 10. Itu yang jadinya. Allahu Akbar. Baik, itu riwayat dalam Bukhari. Baik, sementara dalam riwayat Tirmizi pula, riwayat Tirmizi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Jadi hak ni sebab nuzul yang lain pula tapi ayat yang sama juga. Baik, kata Ibn Abbas, ayat ini ayat menerangkan apa? Tidak sama orang mukmin yang duduk, yang tak turut berperang tu, yang tidak memiliki uzuran. Iaitu katanya berkenaan dengan perang Badar. Tu ini pendapat Ibn Abbas Ini pendapat lain. Dia katanya ini hal kita kan peperangan Badar. Dia tak sama orang yang pergi keluar perang itu dengan orang yang berada di rumah dia. Baik, ketiga terjadi peperangan Badar itu, baik, ada di antaranya Abu Ahmad bin Jahshin dan juga Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Maktum tadi. Mereka datang ke Rasulullah nak. Sebab mereka tak sempat nak menyertai peperangan Badar lah. Kata mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini dua orang yang buta. Kedua tu orang buta. Tadi belum riwayat Bukhari, Abdullah bin Maktum. Ini tambah seorang lagi, Abu Ahmad bin Jahshin, dia juga buta. Jadi mereka beritahu Rasulullah, kami ini dua orang buta. Apakah kami mendapat keringanan? Tu keringanan dan peperangan tadi. Jadi Rasulullah tak cerita apa. Kemudian turunlah ayat ini. Tu sebab turun. Jadi maknanya orang yang tak pergi perang, dia tak ada keuzuran, itulah yang dikritik oleh Allah Ta'ala. Iaitu makna sini, Allah melebihkan orang yang pergi berjihad daripada orang yang tak turut berjihad dengan beberapa darajat. Tu nampak beberapa darajat. Mereka itulah orang yang tak turut berjihad, sedangkan mereka ini tidak uzur sedikit pun. Bukan daripada orang buta, bukan orang sakit dan sebagainya. Baik, sebab tu saya kaitkan dengan sembahyang benda yang kita mudah untuk datang kan. Jadi sama aja. Kalau orang yang tak jaga berjemaah, maka mereka ni orang yang jauh darajat mereka dengan orang yang jaga jemaah. Jaga dah. Baik, kemudian Allah terangkan. Iaitu di sudut apa? Orang yang tidak ada mudarat tadi, mereka tak menyertai peperangan. Sedangkan orang yang pergi perang zaman itu, mereka korbankan diri dan harta mereka. Diri dan harta mereka. Baik, sebab tu Allah sebut, wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Tidak. Dan Allah melebihkan orang-orang berjihad atas orang yang duduk, yang tak pergilah, dengan pahala yang besar. Itu pahala yang besar yang mereka dapat. Pertama sekali dah, mereka sendiri pergi berperang. Kalau mati syahid dah. Mati syahid ni adalah apa? Satu anugerah yang besar. Sebab tu sahabat-sahabat baginda SAW, mereka selalu berdoa nak mati syahid. Termasuklah Sayyidina Khalid Al-Walid. Berdoa. Bukan kata Allah Ta'ala tak terima doa mereka, tapi Allah dah takdirkan Sayyidina Khalid Al-Walid tidur mati atas katil je. Sedangkan dia pergi perang hebat nak. Perang dengan Rom dengan apa kan? Tak mati. Subhanallah. Tak apalah tu Baik. Jadi Allah jelaskan, orang yang pergi berperang tu, maka mereka ni dapat ganjaran yang besar. Korban diri mereka dan harta mereka juga. Habis kalau duduk kat rumah dah, tak sama. Tak sama tadi. Begitulah juga kita ambil ni, para jemaah mukminat, begitu juga kalau orang yang dia ada harta, dia korbankan harta dia, tapi diri dia pun tak pergi. Dia dapat harta saja, tapi diri dia contoh dia. Kita kata apa? Dia buat sumbangan untuk masjid, untuk apa, aktiviti apa semua, tapi dia sendiri tak menyertai. Dia dapat pahala tadi, tetapi untuk diri dia tu tak sama dengan orang yang dia korbankan harta dia, dan orang tu berkecimpung sekali untuk aktiviti yang berkaitan dengan keagamaan tadi. Allah, tak sama ini pun sama menjelaskan. Baik, sebab tu Allah jelaskan tu. Ini takkan sama. Apa-apa sekalipun orang yang buat sesuatu amal ibadat takkan sama dengan orang yang tak melaksanakan. Baik, kemudian Allah jelaskan apakah pahala yang besar tadi. Allah tafsir sendiri. Tengok ayat seterusnya. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahim. Itu. Baik, jadi Allah jelaskan
Ini yang mereka dapat. Yang pertama, darajatim min. Iaitu beberapa darajat daripadanya. Bila sebut beberapa ni mana beza yang jauh. Satu darajat pun antara langit dan bumi. Kalau beberapa darajat, lagilah banyak. Ya? Iaitu Allah bedakan darajat. Ya? Orang ni beriman tapi tak pergi perang. Orang yang satu lagi beriman dan pergi berperang. Jadi mereka ini darajat mereka lebih berbanding mereka kaum mukmin yang tidak turut berjihad tanpa ada keuzuran. Jadi kalau yang keuzuran tadi itu hak mereka. Dia atas niat mereka. Mereka nak pergi tapi mereka uzur. Itu lain kira. Baik Baik, jadi sebab tu kalau kita lihat maka sebab itulah Allah jelaskan dalam perkara-perkara yang baik, kalau kita lambat buat maka rugi. Rugi lah. Sebab tu Allah sebut, ingatlah, la yastawil, la yastawiya, takkan sama ya. Al-qa'idu minal mu'minin, orang yang duduk, orang yang tak buat amal ibadat tadi ya. Baik, kecuali Allah Taala uzurkan apa? Ghairu ulil darari, yang tak punya keuzuran, hak tu mereka tak dapat pahala tadi. Tapi ingat saya kata, dalam hal sekarang bukan nak pergi berperang dah. Kalau buat sembahyang, orang buta ke, orang OKU ke, kena datang ke masjid, kena datang solat berjemaah. Jadi sebab apa? Orang yang sihat boleh bawa mereka. Orang yang nampak boleh bawa orang yang buta. Orang yang boleh berjalan boleh bawa orang OKU dan sebagainya. Tahu. Baik. Baik, maka sini Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan. Ni menunjukkan Allah Taala sifat rahmat Allah Taala. Bukan Allah Taala zalim. Orang tak boleh pergi dengan sebab apa? Sakit ke apa semua tu. Mereka ini rugi. Jawapannya tidak ada. Kalau niat dia tu niat betul, insya-Allah dia dapat. Mereka yang boleh keuzuran tu, itu yang dapat meninggalkan jihad. Contoh dia orang yang buta, orang yang pincang, sakit, tu ya. Yang apa tidak mampu untuk mengangkat pedang, untuk berjalan sendiri pun. Jadi mereka ini Allah Ta'ala akan bagikan ganjaran sama mengikut pada niat mereka tadi. Baik, ini seperti mana dalam riwayat ini, nampak tak? Menunjukkan niat itu amat penting. Tapi jangan niat saya tapi tak buat. Niat. Sebab apa? Salah faham. Jangan salah faham dekat hadis apa? Sebab ada orang kata apa? Memang ada hadis. Niatul mu'min khairu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Apa pula dah? Niat saja tak payah buat amalan lah. Salah faham orang kita apa? Dia kata cukup niat. Habis sembahyang saja niat, tak perlu sembahyang. Mana boleh? Makna kata ulama ceritakan itu, maknanya seorang yang buat amalan dengan dia niat itu lebih baik daripada seorang yang dia juga buat amalan tapi tak ada niat. Itu maksud di situ, jangan salah faham. Baik, adapun orang yang tak dapat menyertai peperangan ini ada dalam hadis sahih Bukhari sendiri. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna bil madinati aqwaman ma sirtu min masirin wa la qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi." Qalu, "Wa hum bil madinati ya Rasulullah?" Qala, "Na'am, habasahumul 'udhru." Tu ni perincian Rasul bagi dah. Sabda Rasulullah, sesungguhnya di Madinah, ini bila mana sahabat dah keluar dalam peperangan, sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum. Kaum ni berapa orang lah. Tidaklah kamu menempuh perjalanan dan melintasi satu lembah kecuali mereka turut bersama kamu. Jadi sahabat pelik, macam mana mereka duduk di Madinah? Kemudian kami lalu naik bukit, turun bukit, lembah kan. Mereka seolah dikatakan bersama kami, iaitu mereka dapat pahala. Baik, lalu mereka pun bertanya, sedangkan mereka berada di Madinah, wahai Rasulullah. Pelik mereka nak. Mereka berada di Madinah tapi dapat pahala. Maka baginda menjawab, ya. Dapat pahala, nampak tak? Dapat pahala. Tapi Rasul jawab kepada mereka supaya mereka faham tak? Mereka terhalang oleh uzur. Mana boleh orang buta nak pergi perang? Orang pincang dah, nak lari pun tak sempat.
Macam bagi menjerah diri pada musuh kan. Itu Islam tak nak. Islam beri kelonggaran kepada mereka. Allahu Akbar. Tu. Baik. Jadi apa? Sebab itulah Allah jelaskan. Allah jelaskan maknanya orang mukmin yang tak boleh pergi perang sebab ada keuzuran, mereka buat amalan mereka. Sebab tu Allah sebut wa kullu wa'adallahu al-husna. Allah sebut dah, masing-masing mereka itu Allah menjadikan pahala yang baik. Allah bagi pahala. Sebab orang yang tak boleh pergi berperang, mereka niat perang tu ada, tapi ada keuzuran, buta, sakit dan sebagainya. Jadi mereka dapat seperti mana pahala sahabat yang pergi perang. Maksud ni kata ahli tafsir, maksud ni husna ni maksud apa? Balasan yang baik, tak ada lain dia, itu syurga. Syurga dan pahala yang melimpah Allah kurniakan untuk mereka di akhirat kelak. Baik. Tu. Baik, bila kita lihat kat sini, maka dalam ayat ini ulama mengambil bahawanya apakah hukum jihad? Baik, apakah hukum jihad? Baik, jihad itu pada ketika ini adalah dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Sebabnya apa? Sebab ada yang keuzuran tadi. Kalau fardu kifayah semua kena buat belaka. Tapi jangan pula kita dah ambil masalah macam hak solat sekarang. Memang dalam mazhab Syafi'i sembahyang berjemaah itu adalah fardu kifayah. Tak apalah, ada orang buat kita buat tak apa, dah lepas dah. Kita yang rugi. Baik, dalam ayat ini adalah Allah jelaskan mereka yang uzur. Macam Abdullah bin Umi Maktum, buta, mana malah pergi berperang. Tu. Baik. Itu yang hak asal pada ayat ini. Namun kena ingatlah tentang berperang ni Sekarang ni konteks dia dalam jihad, bila mana hak negara tu negara Islam yang jauh daripada kita, maka fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi kalau ada musuh serang negara kita, maka jadi fardu ain. Kena faham tu. Itu dah jadi fardu ain kalau musuh menyerang negara kita. Tu. Baik, kecuali orang uzur tadi, mereka hak tu tetap mereka diberi kelonggaran. Baik, kalau boleh faham ya. Sebab hukum agama ni dia berubah mengikut keadaan. Berubah mengikut keadaan. Baik, kalau kita lihat sini, maka kata ulama, jihad itu fardu kifayah. Itu asal dia, fardu kifayah. Baik. Tetapi ingat yang saya kata tadi, kalau setiap negara itu, contoh macam orang Palestin, atau bagi mereka dah jadi fardu ain kat atas mereka untuk menegakkan kebenaran mereka tadi. Baik. Baik, jadi ada orang yang boleh pergi berperang dan ada orang yang tak boleh berperang tadi. Sebab tu Allah sebut wa faddalallahu al-mujahidina 'ala qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan orang yang berjihad ke atas orang yang duduk, itu yang tidak menyertai peperangan, dengan pahala yang besar. Subhanallah, pahala yang besar. Baik, kita bayangkan, kita ambil sekarang ni konteks solat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, solat berjemaah mendapat satu hadis kata 27 pahala. Satu hadis mengatakan 25, tak apalah masalah Tapi orang yang solat seorang, Nabi kata dapat satu. Itu pun dalam nampak lebih dah. Itu baru dalam masalah solat. Kalau masalah berjihad, lagilah lebih. Lagilah lebih. Baik, oleh sebab tu Allah jelaskan, mereka yang tak boleh pergi berperang kadang-kadang keuzuran, mereka adalah sama dengan orang yang boleh pergi perang tadi, dan mereka menyertai peperangan. Darajat minhu, iaitu berapa darajat daripadanya kepada Allah Ta'ala, kelebihan orang pergi perang tadi. Wa maghfiratan, keampunan. Tu nampak, keampunan ni sebab apa? Sebab jihad ini di antaranya amalan yang besar, darajat dari sisi Allah Ta'ala. Dapat keampunan, wa rahmah, serta rahmat. Serta rahmat tadi. Baiknya, jadi kalau kita lihat di antaranya rahmat Allah Ta'ala bagi kepada orang mujahidin,
seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ada Rasulullah SAW sabda, inna fil jannati mi'atu darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada 100 darajat. 100 darajat Allah sediakan kepada orang yang berjuang di jalannya. Antara 2 darajat tadi, jaraknya antara langit dan bumi. Subhanallah. 1 darajat, antara 2 darajat tadi jarak dia antara langit dan bumi. Bayangkan makna apa? Betapa tingginya darajat orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Baik, jadi Allah Ta'ala bagi pengampunan kepada mereka dan rahmat Allah Ta'ala. Malahan Allah jelaskan semua itu dah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan Allah Ta'ala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah kaitkan apa? Iaitu Allah Ta'ala Maha Pengampun. Iaitu bagi mereka yang tertinggal. Sebab dalam peperangan Badar hanya ada 313 orang sahabat. Orang lain tu mereka tak sangka. Mereka tak sangka akan berlaku peperangan. Bukan mereka tak nak menyertai. Itu Allah tak bagi pengampunan untuk mereka. Sebab tu mereka nak perang. Yang perang Uhud tu mereka nak keluar. Sebab perang Badar mereka tak sempat. Tapi betapa hebatnya sebab 313 orang ni peperangan Badar, Nabi SAW doa khas untuk mereka. Nabi doa khas untuk mereka. Sebab itulah muslimin dan muslimat nanti Allah Ta'ala, sekiranya kita mendengar salah seorang daripada mereka ini, janganlah kita mencela mereka sebab mereka ini special bagi Nabi SAW. Allahu Akbar. Di antaranya sahabat-sahabat yang 4 tadi sahabat yang 4 tadi Amirul Mukminin. Nampak tak? Mereka itu adalah Khalifah Rasulullah. Dan termasuklah Muawiyah. Sedangkan orang Syiah dah habis semua sahabat ni mereka apa? Mereka mengkafirkan. Sahabat-sahabat mereka termasuklah Sayyidina Muawiyah kan. Sayyidina Muawiyah ini juga adalah orang yang menyertai apa? Peperangan Badar. Jadi jangan apa? Jangan mencela. Apa yang berlaku dalam mereka itu adalah apa? Untuk kita mengambil pengajaran. Ambil pengajaran, ambil iktibar. Jangan kita tahu, sahabat ni teruk ya. Sebab orang Syiah ni dia marah sangat apa? Sebab Muawiyah daripada Sayyidina Ali menjadi khalifah, kemudian Muawiyah kan. Jadi marah sangatlah mereka. Tak boleh terima kan? Jadi kita hal itu kita sami'na, cukup kita dengar. Apa yang berlaku tu ada hikmah sebaliknya. Nak kata zaman kita ni lagi teruk. Zaman kita ni lagi teruk, kena ingat tu ya. Zaman mereka itu mereka adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Okey. Baik. Jadi setelah mana Allah Taala menjelaskan apa? Pahala ganjaran yang besar bagi orang mujahid. Orang berjuang dia Allah SWT. Lalu kemudian Allah Ta'ala jelaskan pula. Iaitu bagi mereka yang tidak menyertai peperangan tadi. Allah Ta'ala bagi celaan tadi. Dan kemudian Allah Ta'ala beri dorongan pula. Dorongan kepada, iaitu kepada orang-orang Islam. Orang Islam yang mampu untuk berhijrah. Sebab zaman Nabi itu zaman Nabi SAW, terutama daripada Mekah kan. Daripada Mekah kita dikuasai oleh orang kafir. Yang Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi Allah Ta'ala bagi dorongan supaya apa? Siapa yang mampu untuk berhijrah, tinggal negara yang dikuasai oleh orang kafir, sebab tak boleh buat amal ibadat, keluar daripada negara tersebut, pergi tempat lain. Dan juga larangan jangan tinggal bersama dengan orang musyrikin sekiranya mereka mampu untuk berhijrah. Sebab zaman dulu duduk di tempat orang kafir, tak boleh buat amal ibadat, dilarang sama sekali. Kalau ada sedemikian,
maka kena hijrah ya. Sebab tu dalam ayat lain Allah sebut apa? Bumi Allah Taala luas. Ni apa? Pergilah di mana sahaja ya manusia tadi mampu untuk beribadat pada Allah Taala. Ini yang Allah tunjuk contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam lah. Ayah dia pun tak suka. Sampai orang dia yang dia sekali Allah peristiwa apa? Dia dicampurkan ke dalam api ya. Tu akhirnya dia pun hijrah. Dia orang tak nak ya. Dia pun hijrah tadi. Okey baiknya. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat lain yang seterusnya. Iaitu Allah jelaskan masih lagi yang berkaitan dengan apa? Nak selamatkan keimanan. Kalau tadi dengan sebab peperangan dan sekarang dia Allah dengan sebab hijrah. Hijrah tinggalkan kampung halaman sendiri untuk selamatkan iman tadi ya. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat yang seterusnya. Baik. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Baik. Jadi dalam ayat yang seterusnya maka Allah jelaskan innal ladzi tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat, yang dimatikan oleh malaikat, malaikat Israel lah. Dalam keadaan Allah sebut zalimi anfusihim, mengenai diri sendiri. Mengenai diri sendiri. Baik. Qalu, kepada mereka tu malaikat berkata. Malaikat berkata bentuk bertanya kepada mereka, "Fima kuntum?" Dalam keadaan bagaimana kamu ni? Masa kamu mati tu dalam keadaan kamu ni bagaimana? Iaitu mereka ini boleh berhijrah tapi tak nak. Tu. Baik, jadi alasan mereka bagi kunna mustad'afina fil ard. Kata mereka apa? Mereka menjawab, kami adalah orang yang tertindas di negeri ini. Dia maksud dia negeri Mekah tu. Mereka tertindas. Itu alasan mereka. Baik. Jadi Imam Bukhari diriwayatkan daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Al-Aswad, dia berkata, tu. Baik, dia perintahkan kepada penduduk Madinah untuk mengirimkan pasukan. Pasukan tentera. Baik, maka kata Muhammad bin Abdul Rahman, maka aku pun dia kata mendaftarkan diri untuk turut dalamnya. Dalam pasukan tadi. Baik, dia kata lalu aku menemui Ikramah. Ikramah ya. Baik, Ikramah ni dia adalah bekas kepada hamba kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, dan menyampaikan kepada keinginan dia. Kenapa dia nak sertai juga dalam kumpulan tadi. Baik. Baik, namun Ibnu Abbas dia telah melarang. Telah melarang dia, jangan kamu ikut. Lalu dia berkata, Ibnu Abbas pun kata tak. Baik, Ibnu Abbas telah memberitahu padaku bahawa ada beberapa orang daripada kalangan kaum muslimin berada bersama kaum musyrikin. Itu masalah di Mekah tu lah. Mereka ni memperbanyakkan jumlah mereka. Jadi maknanya hak yang Islam ni pun jadi geng pula kepada orang yang musyrikin sebab tak hijrah tadi. Untuk menyerang Rasulullah SAW. Baik, lalu orang tu satu anak panah dilepaskan, maka kenalah salah seorang daripada mereka itu hinggalah mati. Maknanya dalam golongan puak-puak musyrikin Mekah tadi ada orang Islam, tapi mereka ni tak hijrah. Lalu di antara mereka ni ada yang kena anak panah daripada tentera Islam, maka mati. Sebab tu dia kata turunnya ayat ini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mengenai diri sendiri. Sebab dia berada dalam kumpulan musyrikin. Sedangkan dia sepatutnya asingkan diri dia lagi daripada kaum musyrikin tadi.
Baik, Imam Ad-Dahhak mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang munafik. Ini pendapat lain pula yang tidak bersama Rasulullah SAW di Mekah. Mereka keluar bersama kaum musyrikin pada peperangan Badar. Tu dan peperangan Badar itu ada juga pokok yang sebenarnya mereka sebagai orang Islam. Tapi ini dikenai sebagai orang munafik. Maka beberapa orang di mereka itu terbunuh. Kalau kita ingatlah peperangan daripada Badar kan, 70 orang. 70 orang tentera daripada pokok kafir telah terbunuh. Maka turunlah ayat ini. Tu maksud dia yang menjelaskan kalaulah orang Islam berada bersama dengan orang kafir, sedangkan mereka boleh hijrah, boleh mengasing diri orang kafir, hendaklah mereka hijrah, jangan bersama orang kafir. Sebab tu mereka yang mati bersama orang kafir itu dikira sebagai zalim diri mereka. Diri mereka sebab tu Allah sebut orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, iaitu menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Sebab mereka tidak hijrah. Baik, jadi Allah Ta'ala ceritakan keadaan mereka itu masa mati itu. Qalu fi ma kuntum. Malaikat bertanya kepada mereka itu. Baik, jadi ayat yang Allah ceritakan ni mana? Bukan benda ni zahir di dunia ni. Ini antara Allah ceritakan apa yang berlaku ni di alam lain. Jadi mereka bertanya kepada orang yang dia tadi mengaku Islam tapi bersama dengan tentera kafir. Baik, dalam keadaan bagaimanakah kamu ini? Iaitu maksud dia, mengapa kamu tinggal bersama dengan orang kafir, tidak mau berhijrah? Kenapa jadi begitu? Tu. Jadi mereka menjawab, saya alasan tak? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata kami adalah orang yang tertindas di negeri itu. Nak hijrah tak boleh. Tu kata mereka tak? Iaitu maksudnya kami tidak mampu untuk keluar dari kota ini, kota Mekah. Dan tak mampu untuk menempuh perjalanan. Sebab jauh juga dah Mekah dengan Madinah. Sebab zaman dulu kena jalan kaki, naik unta, kuda dan sebagainya. Nak buat benda-benda tadi orang kafir tak boleh. Bila nak bawa peralatan, bawa barang-barang, maka mereka akan ditangkap, akan disiksa lebih teruk lagi. Itu yang mereka tak hijrah. Baik. Jadi mereka ini sebenarnya ada kesempatan cara lain. Seperti mana setengah sahabat, mereka tinggal sehelai sepinggang. Tu. Mereka tak buat apa-apa. Tinggal sehelai sepinggang, mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab tu malaikat kata kepada mereka yang tak berhijrah tadi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Jadi kata malaikat kepada mereka, bukankah bumi Allah ni luas? Itu maksud dia, kamu sebenarnya ada peluang untuk kamu lari sebagainya. Baik, dalam riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu misluh." Tu bagi amaran siapa yang bergabung dengan orang-orang musyrik, duduk sekali dah dan tinggal bersama mereka, maka dia sama dengan mereka. Tu hukum sama ya. Allah Akbar. Itu dishukum ya. Zaman sekarang pun kena lihat di sudut kita sekongkol di sudut pentadbiran pun kena jaga. Ini juga akan sama ya. Allahu Akbar. Sebab kalau kita mendengar tunjuk ajar mereka bermakna kita menepikan Islam. Patutnya kita tegakkan agama, tegakkan syariat di muka bumi Allah Ta'ala ni. Baik. Baik. Jadi apa? Mereka ini menganggap mereka ini tidak mampu. Tak mampu kata mereka mustad'afin fil ard, mereka tertindas, tak boleh. Sebab tu malaikat kata apa? Bukankah bumi Allah, tanah atas bumi ni luas, fatuhajiru fiha. Maka kamu boleh berhijrah ke sana. Ke mana yang kamu boleh? Kalau tak pergi Madinah, pergi ke lain. Baik. Jadi Allah bagi peringatan kepada mereka itu, sebab kalau mati bersama orang kafir tadi apa jadi? Tu kita ingat tu. Faulaika ma'wahum jahannam. Allah. Allah cerita jadi faulaika. Jadi maka mereka itu orang-orang itu Allah sebut tempatnya adalah neraka Jahannam.
Allahu akbar ya. Ini bagi orang munafik tadilah. Itu bagi orang munafik tadi. Wasa'at masira, dan ingatlah jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yalah neraka kan. Neraka tempat manusia disiksa. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat yang Allah Taala, baik. Kita lihat, kita ambil kita ambil apa, negara jiran kita lah. Kalau dulu kita lihat seperti orang-orang Kemboja. Orang Kemboja kan. Sebab zaman Vietcong dulu, maka mereka ni ditindas sebab mereka ni dikuasai oleh komunis. Sebab tu antara mereka itu yang zaman dulu kan. Mereka bertebaran ada sampai negara kita. Itu ya. Itu kita boleh terima lah. Tapi hak sekarang ni, hijrah hak sekarang ni tak perlu dah. Sebab negara di sana pun dah boleh sembahyang, dah ada masjid, dah boleh buat amal ibadat, tak ditindas. Tak boleh hijrah lagi. Kalau nak berniaga tu lah ya. Nak bisnes benda yang lain. Tu. Jadi sini kita ambil lah kesimpulannya muslimin dan muslimat Allah Taala. Bila kita tidak mampu untuk laksanakan sesuatu amalan ibadat pada satu tempat, maka hendaklah kita hijrah ke tempat yang lain. Hijrah ke tempat yang lain. Baik, kita ni, kita macam sekarang ni tak perlu lagi. Seperti mana Nabi SAW dalam khutbah baginda, bila mana pembukaan kota Mekah yang berlaku dalam bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah ada dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kata apa? La hijrata ba'da yaumi hadha. Nabi kata tak ada lagi hijrah selepas ini. Lepas pun kota Mekah tak ada hijrah lagi. Maknanya orang yang kota Mekah tu tak perlu lagi nak pergi ke Madinah. Itu masalah. Sebab apa? Islam dah menawan kota Mekah lain. Cuma Nabi kata la hijrata ba'da ami hada, walakin niyatun, tetapi niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kamu diminta untuk keluar berperang, maka pergilah. Tu yang Nabi kata, tu. Jadi kita ambil lah apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW dengan sahabat-sahabat baginda, itu sebagai pengajaran untuk kita. Pengajaran untuk kita. Tapi jangan buat helah pula. Setengah kenapa tak pergi masjid? Saya tak suka orang tu. Allahu Akbar. Takkan masjid sempit sangat. Tak suka orang tu lah. Kalau tak boleh pergi masjid ni, boleh pergi masjid lain lagi dah. Jadi tak ada alasan ya. Jangan beri alasan. Baik, dalam ayat yang kita dengar ini, mereka yang mendakwa mereka ditindas itu, mereka beri alasan, sedangkan mereka boleh. Walaupun zaman Nabi SAW tu ada memang sahabat yang tak boleh, itu dikecualikan. Sebab tu kalau kita lihat, tu berlakunya perjanjian Hudaybiyah tahun sebelum buka kota Mekah dah, tahun 6 Hijrah. Kalau Allah Ta'ala izinkan, para sahabat akan serang dah kota Mekah. Tu ya, turun ayat yang dulu dah kita baca tapi Allah tak izinkan, tak berlaku perangan. Berlakunya apa? Berlakunya kita panggil apa, perjanjian Hudaybiyah antara orang Mekah dengan orang Islam Madinah. Kalaulah Allah sebut, kalaulah orang Islam serang, pastilah di antara orang Islam yang berada di kota Mekah tu mungkin akan dibunuh oleh orang Islam Madinah, sebab tak kenal kan. Sebab ingatkan mereka tu berada dengan orang kafir. Maka Allah Ta'ala halang, subhanallah. Hikmah tak? Semua je ada hikmah belaka. Jadi insyaAllah kita sekarang itu dahulu muslimin dan muslimat minta Allah SWT. Ingatlah ya, zaman kita sekarang ni bukan kita nak berjihad dengan pedang pun lagi, tapi persediaan tu kena ada. Sepatutnya sebab ayat Quran Allah perintah lah, wa'iddu mastata'tum. Tu kena ada. Sebab tu Nabi sarankan supaya berlatih main panah lah, naik kuda kan. Itu dia antaranya. Sebab apa? Itu persediaan. Ataupun macam zaman sekarang tak? Ataupun pergi buat latihan, latihan-latihan untuk menembak apa sebab tu dengan apa, pasukan-pasukan yang beruniform itu tak ada masalah. Sebab tu untuk persediaan. Nanti senapang pun tak boleh pegang. Kalau orang serang kita macam mana? Ya tak? Itu ada persediaan. Tapi zaman sekarang seperti mana yang Nabi SAW ada pernah menjelaskan kepada sahabat dah, bila sahabat pulang daripada dalam peperangan. Nabi kata ada jihad lagi. Ada jihad lagi. Jadi sahabat pun berasa apa? Berasa pelik dah. Tadi kita bawa balik daripada peperangan, kemudian ada jihad lagi. Jihad masuk kan jihad nafsu.
nak tundukkan nafsu kita. Sebab tu kita ingatlah, sebulan dah Allah ajar dengan setiap tahun nak. Dalam bulan Ramadan, tunduk nafsu kita. Sedikit makan, sedikit tidur, banyak buat amal ibadat kan. Itulah yang Allah kendaki. Kekuatan para umat Islam sebenarnya bukan pada fizikal. Fizikal tu kena ada juga dah. Tetapi kekuatan iman itu lebih penting. Kekuatan iman tu lebih penting. Sebab kalau iman lemah, fizikal sadur macam mana sekalipun tak bermakna di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu Allah ceritakan kaum Ad, kaum Samud yang sadur kan, Allah binasakan belaka. Ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa kita dengar ini dapat jadikan panduan pengajaran kepada kita. Untuk kita amalkan, dapat warkan lagi pada yang sesini. Walahuna aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, kalau ada. Tak ada apa-apa tak apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna khairan ma saraka ibadika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu billahi min syarri ma sta'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. Allahumma fi lima wa tarda. Allahumma zid 'amalan nafi'an wa zid yaqinan sadiqan zid 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله